ini kita akan buat second agreement. Okay, untuk latihan industri you all yang akan you all mula pada 19 hari bulan ataupun 20 hari bulan lah. Some of you akan mula 20 hari bulan. Okay. So, untuk taklimat akhir ataupun taklimat kedua latihan industri ni, sesi November 2022. So, first of all, Madam nak share dulu apa yang akan berlaku sepanjang semester ni lah. Okay. So, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya terus, boleh interrupt Madam during my presentation ya. Boleh nampak tak screen? Clear nampak? Nampak Madam. Okay. Yeah, nampak Madam. Okay, so taklimat kedua, taklimat pertama kita dah settle hari tu. Taklimat kedua supposedly hari semalam paling lewat lah. Okay, tapi sebab saya tak sihat so kita buat hari ni. Okay, and then pada 18 hari bulan which is hari Sabtu esok ataupun by today, Madam akan bagi a few documents, okay, which is the first one adalah surat aku janji. Okay, yang ni yang you all perlu sign dan isi and then kena hantar balik dekat Madam. Okay, borang pengesahan lapor diri, report of duty notification pun kamu kena isi dan hantar balik dalam Google Classroom. Okay, and then buku log ni tak ada you all akan menggunakan log sheet. Okay, so you all tak ada buku log macam budak semester lepas lah. And then industrial supervisor form, report form, yang ni pun Madam akan bagi. Okay. And tempoh latihan industri you all bermula pada 19 hari bulan 11. Ada yang bermula 20 hari bulan 11 ikut state masing-masing lah Ada yang mula hari Ahad, ada yang mula hari Isnin. Sehingga 9 hari bulan 3. Okay. For those yang mana belum dapat tempat latihan industri, okay, you all masih ada tempoh seminggu ni untuk cari tempat latihan industri. And tarikh bermula tu will be decide by the company lah. Okay, kalau boleh Ahad depan tu adalah seelok-eloknya lah untuk you mula. So you all akan tamat seminggu lewat daripada kawan-kawan yang lain. Okay. And then lawatan latihan industri akan bermula pada minggu ke-12 hingga minggu ke-16. Okay, so pada masa ni sama ada lecturer yang memantau you all tu akan melawat sendiri ke lokasi ataupun organisasi you all, ataupun dia akan by phone call, ataupun dia akan hubungi your supervisor melalui video call. Okay, ataupun Google Meet lah macam ni. Bergantung Okay, and then you all akan membentangkan your punya report latihan industri between 10 hingga 16 Mac 2024. Okay, and serahan markah akhir ni ini berlaku between lecturer dan juga saya lah. Okay, sorry saya tak apa sihat sikit. Okay. Okay, next kita tengok. So yang ni you all dah tahu dah masa first taklimat hari tu. Okay, the objective of industrial training apa semua. Okay, syarat latihan industri. First kali, you all mesti dapat tempat untuk menjalani latihan industri. Itu yang paling penting. Okay, you all dah daftar kursus latihan industri dan you all telah menduduki dan lulus kursus-kursus pada semester sebelumnya. Kalau ada kursus yang tak lulus, 1 ke 2 ke, you kena bagi tahu saya kata ada paper yang tak lulus. So that saya boleh note kat sini, you belum boleh pergi latihan industri. Okay. So benda ni memang termaktub lah dalam buku peraturan akademik KPTM 2022. Okay. So ingat kalau ada subjek yang tak lulus semester lepas, 1 ke 2 ke, kena bar ke, so tolong bagi tahu saya yang you all tak boleh, you all ada subjek yang sangkut. So what should you do? Pelajar yang gagal semester lepas, you boleh receipt, yang ni boleh refer kepada mentor masing-masing ataupun boleh memohon semak semula kertas peperiksaan akhir yang diduduki.
ataupun you all boleh memohon untuk buat LI selepas mendapat pengesahan JKA. Contoh dia, jawatan kuasa akademik bagi kebenaran untuk awak bawa satu kursus dan juga menjalani latihan industri. Tapi selalunya kalau yang macam ni, kamu kena menjalani latihan industri di sekitar college dan juga mendapat kebenaran organisasi tersebut untuk awak datang ke kelas pada waktu-waktu yang tertentu. So agak difficult lah kat sini. Okay. Next. So kalau you all, kita patah balik yang ni. For those yang mana fail paper semester lepas, yang receipt make sure kena pass lah. Okay. Kalau you receipt then you pass, then you akan cari organisation untuk untuk buat internship. Okay, so you akan start lewat lah berbanding orang lain. Okay. Okay, next. Kita nak tengok dari segi peranan dan tanggungjawab pelajar tak dibenarkan dan juga dari segi insurans. So, peranan dan tanggungjawab ni ada tiga orang yang penting lah dalam latihan industri you all ni. First kali adalah coordinator LI, which is saya. Yang kedua adalah academic supervisor, lecturer yang madam akan lantik nanti untuk memantau you all sepanjang 16 minggu, dan juga industrial supervisor. Yang ini bukan madam yang lantik, tapi ini adalah lantikan daripada organisasi tu. Okay. So apa tugas madam? Madam just nak uruskan penempatan you all dekat industri, proses penyeliaan latihan industri. Okay, macam sekarang ni lah, madam keluarkan surat confirmation, application letter, okay, collect all your borang-borang apa semua tu. Itu adalah tanggungjawab madam. Okay, academic supervisor pula, ini adalah lecturer yang dilantik. So apa-apa masalah yang berlaku sepanjang latihan industri you all nanti, tolong rujuk kepada academic supervisor dulu. Okay, jangan terus direct kepada madam. Tanya dia dulu, dan kalau dia tak boleh, dia akan refer kepada madam. Okay, jangan melangkaui dia. Sebab dia perlu tahu apa yang berlaku semasa you all intern. Okay, so apa yang dia akan buat? Dia akan mengawas proses you all dan juga sentiasa berhubung dengan industrial supervisor, dan dia juga akan membuat penilaian untuk laporan akhir, which is report you dan juga pembentangan. And dia akan membuat site visit. Okay, site visit ataupun phone call lah kepada industri. Okay, and then penyelia industri apa? Pula dia punya tanggungjawab adalah dia beri tunjuk ajar kepada pelajar, of course. Yang ni you kena make sure yang your supervisor nanti dia beri guideline cara untuk buat kerja. Okay, jangan dia suruh tanpa bagi guideline. Okay, menyemak dan mengesahkan logbook pelajar, make sure logbook you all nanti tu disahkan setiap minggu dan ditandatangan serta dicop. Okay, and then memberi maklum balas aktiviti pelajar kepada PA, which is penyelia akademik ataupun KLI. Okay, kalaulah ada apa-apa isu ataupun masalah yang berlaku, okay, juga perlu melaporkan kepada college. Dan dia juga adalah salah seorang penilai untuk prestasi you all. 20% markah adalah daripada penyelia industri. Okay, so kena ingat ada markah daripada penyelia industri kamu. Okay, next kita tengok peranan dan tanggungjawab pelajar pula. Of course, first kali jaga nama baik masing-masing. Jaga nama baik KPTM, MARA dan organisasi yang you all pergi LI. Okay, you kena mematuhi waktu bekerja organisasi. Tak boleh ingat macam you all pergi kelas dulu. Oh, kelas pukul 10, bangun pukul 10 pergi kerja. No. Okay, kalau organisation you start pukul 8.30, so you must come to the office at 8:30 or before. Tak boleh ikut suka masa kamu lah. Dan juga sekiranya ada kecemasan, pelajar boleh memohon untuk bercuti secara bertulis. Buat surat rasmi kepada organisasi mohon untuk bercuti. Okay. Seterusnya, dari segi etika pemakaian, sentiasa berpakaian kemas dan segak semasa menjalani latihan industri, kecuali lah kalau your punya organisation tu dia tak kisah dari segi pemakaian. Okay, contoh ada sesetengah organisasi ataupun company, dia membenarkan you pakai seluar jeans, pakai t-shirt bercollar, kan? So tak jadi masalah lah kalau etika tu diterima oleh company tersebut.
Okay, then you must bagi komitmen kepada semua tugasan yang diberikan semasa latihan industri. Tak reti tanya. Okay, because most of the student yang Madam dapat feedback, okay, not only me tapi lecturer lain yang handle program lain pun, budak-budak malu nak tanya. Bertanya. Okay, bagi komitmen, tolong bertanya kalau tak faham. And you must ikut segala peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi latihan. Kalau dia kata bekerja 8.30 hingga pukul 5, 5 hari seminggu, so kena ikut. Okay, apa sahaja segala peraturan organisasi selagi tak menyalahi undang-undang, you all kena ikut. Okay, and sentiasa berkomunikasi dan mengadakan perjumpaan dengan penyelia industri. Tak faham, tanya dia. Tak faham, refer kepada dia. Jangan refer kepada orang lain dan jangan cerita masalah you kepada orang lain. Faham? Bukan apa benda ni pernah berlaku 2 semester yang lepas. Student ni dia involve dalam satu masalah etika berkaitan dengan gaji dan juga allowance pelajar praktikal. Ini benda betul bukan Madam saja-saja reka. Okey, isu ni diketahui oleh pihak management. Okey, bila pihak management tahu pasal isu ni, yang menjadi benda tu buruk adalah bila student ni dia up status dalam WhatsApp dia to the public. Okay, so orang ramai, orang yang tak berkaitan dengan company tu tahu. So apa yang telah berlaku kat sini, dia dah memberi nama buruk kepada organisasi tersebut. Organisasi tersebut boleh ambil tindakan tak? Boleh. Okay, pelajar tersebut ditamatkan serta-merta. Okay, sebab benda tu, isu gaji, saya nak ingatkan kat sini, especially isu gaji, isu allowance, itu adalah benda yang sangat-sangat sensitif dan juga nak cakap, isu yang sensitif dan juga menjadi rahsia lah sebenarnya. Okay, kalau you dapat, contoh kalau you dapat allowance lebih pada orang lain, just jangan hebohkan benda tu. Bukan tak boleh, bukan macam mana benda ni sometimes dia menjadi sensitif kepada orang. Orang cakap, kenapa tak adil sedangkan you buat kerja lebih, so you dapat lebih. Tapi bila orang lain tengok, orang anggap benda ni tak adil lah bagi dia kan. So kita jangan bercerita lah bab tu. Okay, itu dari segi gaji lah. So itu yang berlaku pada 2 semester lepas, budak tu ditamatkan dia punya LI serta-merta atas isu yang dia bawa ke pihak luar. Maksudnya dia up status. Tolong jangan up apa-apa status yang berkaitan dengan kerja, LI, okay, yang berkaitan dengan organisasi. Tak puas hati, jumpa directly dengan your supervisor. Berbincang, berkomunikasi. Okay. Okay, next. Rekod segala aktiviti yang dijalankan dalam logbook ataupun log sheet dan dapatkan pengesahan industri supervisor secara berterusan. So cara untuk tulis log sheet ni, Madam dah bagi video. Madam dah siap buatkan video untuk you all, untuk you all faham cara nak tulis. So tengoklah video tu. Okay. And beri laporan kepada academic supervisor secara berterusan menggunakan mana-mana medium yang selesa lah. Okay, tolong kalau ada apa-apa isu, ada apa-apa masalah, okay, yang you rasa you dah bawa kepada industry supervisor dan benda tu tak settle, cuba bawa kepada academic supervisor. Okay, dan tolong jangan biarkan benda tu berlarutan sampailah minggu 12, 13, 14 baru nak cerita. Okay, so kalau benda yang kita boleh buat settlekan awal-awal, cuba kita settlekan awal-awal. Okay, and then you kena hantar laporan akhir akademik, laporan akhir industri dan logbook kepada academic supervisor tidak lebih seminggu selepas latihan industri tamat. Okay, dan juga you all kena menghadiri semua aktiviti yang dianjurkan oleh unit latihan industri, termasuklah taklimat-taklimat ni yang diadakan. And sentiasa mempamerkan imej yang baik di organisasi dan juga bertanggungjawab sepenuhnya. Yang ni kena faham. Ke atas kerosakan yang dilakukan di organisasi semasa latihan industri. Contoh, membaik dengan supervisor, hempuk keyboard. Hempuk keyboard tu harta siapa tu? Harta organisasi. You yang bertanggungjawab. Bukan college. Okay? So tolong jaga harta organisasi.
Okay, jangan buat slack lah orang cakap bila you pergi intern nanti. Okay, next one. Menjalani latihan industri di mana-mana syarikat milik keluarga tidak dibenarkan. Okay. Menukar organisasi latihan industri tanpa kebenaran unit latihan industri. Pi seminggu rasa tak syok, tiba-tiba nak tukar. Jangan sesekali buat. Okay. You all boleh buat kecuali mendapat kebenaran. Okay. Kalau ada isu-isu yang tak dapat diselesaikan lah oleh dua belah pihak ni, baru kita akan cuba untuk dapatkan kebenaran untuk you tukar. Tapi madam haraplah tak berlaku pada semester ni. Because proses tu sangatlah leceh. Dan you all juga tidak dibenarkan terlibat dalam mana-mana aktiviti yang tidak berdisiplin ataupun parti politik. Okay, ini pun samalah waktu bekerja. Ini etika bekerja sebenarnya. Bukan untuk you all je, untuk madam pun bekerja kan. Salah guna untuk tujuan peribadi ke, okay, main saham ke, okay. So yang tu tak sepatutnya berlaku lah. Dan juga mendedahkan segala maklumat sulit. Ini termasuklah yang tadi madam cakap, isu sensitif which is gaji. Okay, sama ada berkaitan organisasi ke, college ke ataupun mara kepada mana-mana pihak semasa latihan industri. Okay. Okay, pelajar tidak dibenarkan melibatkan diri dalam aktiviti komunikasi yang tidak sihat, terlibat dalam penyebaran kabar angin. Jangan duk pi campur makcik-makcik gosip-gosip ke apa ke, tak payah. Okay, you just buat kerja sebagai intern. Bukannya tak bagi you all bergaul. Ada certain issue, certain conversation yang madam rasa you all tak perlu pun join. Okay, contoh orang bercakap pasal one ni tak kenal, one ni tak kenal, just ignore it. Okay. And yang ni paling penting jangan tanda tangan apa-apa perjanjian ataupun kontrak dengan syarikat tanpa kebenaran KPTM. Okay. Kalau dia kata, okay, ini adalah perjanjian you semasa internship, baca bagi betul dulu. Baca, bagi faham, bagi betul, baru sign. Okay. Kalau tak faham boleh refer madam nanti. Kod-kod lah nanti bila you all pergi intern dia bagi satu syarat-syarat. So you kena sign. Jangan terus main sign je. You all sekarang ni di alam pekerjaan tau. Belajar, yes, you boleh buat mistake lagi, lecturer boleh tegur. Tapi bila you dah pergi ke alam internship, okay, pra pekerjaan ni, so you tak boleh, kalau boleh benda-benda yang macam ni berkaitan dengan perjanjian, dengan kontrak apa semua ni, tolong baca dengan teliti dan faham. Okay. Tidak dibenarkan juga mengambil cuti kecuali dengan alasan yang kuat. Contoh dia UMC, you kemalangan ataupun kecemasan yang tak dapat dielakkan. Okay. Terlibat dalam gangguan seksual, merokok di tempat kerja ni, ada student kita yang pernah dibuang LI. Ini tahu tak masalah dia apa? Student ni pun berlaku 2 semester lepas juga. 2 ataupun 3 semester lepas. Dia keluar merokok ikut suka dia. Pukul 9, pukul 10, sekejap dia keluar pula. So, dia punya SV tu dia tak cakap apa. Dia tengok je perangai you. Lepas tu, terus saya dapat email, your student have been terminated from this organisation because of this issue. One of it adalah merokok di tempat kerja. Mungkin merokok dibenarkan tapi mungkin pada waktu rehat je. Okay, bukan pada waktu bekerja. Okay, dan juga berhubung sulit dengan warga kerja organisasi. Okay. Ada apa-apa soalan tak so far? Any question? Kok ada apa-apa nak tanya? Banyak yang tak dibenarkan ni. Ada soalan? Guys, you all ni ada ke tak? Okay ke? Madam. Okay. Okay, kalau dari segi penggunaan telefon atau laptop macam mana? Okay, bergantunglah. Kalau organisation tu tak bagi laptop, mungkin you perlu gunakan laptop you sendiri. Okay, kalau penggunaan telefon, saya rasa tak jadi masalah.
Cuma janganlah sampai duk nampak, duk main handphone, lagi tiba-tiba duk selfie, ambil gambar. Kan? So itu macam tak sepatutnya berlaku lah. Ada sesetengah organisation dia very strict. No handphone at 9 until 10. Contoh. Kan? Contoh. Ada student yang pernah pergi LI tempat yang macam tu. Tak boleh pegang handphone, masuk kerja, letak je handphone tu dalam raga. Hampa pergi buat kerja. Ada yang macam tu. Okay, so bergantung kepada organisation. Tapi so far ni, madam tak ada lah dari segi isu penggunaan telefon tu sangat. Okay. Okay, next. Dari segi insurans pelajar. Ada student yang pernah tanya madam dari segi insurans. Selagi you all bergelar pelajar dan juga menjalani latihan industri, you all akan di-cover lah oleh KPTM Group Personal Accident Policies. Okay, merangkumi kemalangan yang melibatkan kecederaan serius dan keilatan kekal. Okay, so you all kena buat police report dalam tempoh 24 jam. Okay, dapatkan laporan bertulis daripada organisasi dan juga serah semua dokumen kepada madam. Okay, laporan ni lah. Okay, and then kalau lah berlaku macam accident ke kot jalan on the way nak pergi kerja, tu pun boleh dianggap sebagai kemalangan juga. Okay, bukan setakat di tempat kerja. Okay, tapi kalau you accident weekend tu, itu bukanlah. Okay, bukan hari bekerja tu tak dikira lah. Okay. Next. Prosedur latihan industri. Okay, dokumen latihan industri. Apa yang you all ada dokumen latihan industri? Satu handbook. Okay, yang ini madam akan bagi. Semua ni madam akan bagi. Ada pun yang dah madam masukkan. Okay. Akademik dekat kptm.edu.my. Okay, yang ni madam rasa dah masukkan dalam your punya Google Classroom. Kalau tak ada, sekejap lagi madam akan masukkan. Okay, next. Persediaan sebelum latihan industri. So, confirmation letter ni, madam akan keluarkan bergantung kepada siapa yang dah hantar. So, placement confirmation letter ni so far, setakat pukul berapa tadi, pukul 2 yang madam terima, ini adalah nama-nama yang madam terima yang you all dah isi dalam Google form. Okay, yang hijau ni semua madam dah keluarkan confirmation letter. 2 orang ni madam tak sempat keluarkan lagi. Okay. So, semua confirmation letter you all ni, yang mana madam dah keluarkan, madam dah masukkan dekat Google Classroom. Okay, contoh dia, jilid 495. Nak tahu mana satu surat you all, confirmation letter you all, pergi dekat reference number. Okay, klik dekat reference number tu, and then cari nama you. Okay, contoh, Nur Ainin Tashnim, jilid 495. So, ambil yang ini, jilid 495, download. So, ini adalah confirmation letter you all. So, check lah. Betul tak alamat, ID, nama. Okay. And then, surat ni nanti serahkan kepada company. Okay. So, semua orang yang dah isi Google Form sahaja yang madam keluarkan. Yang belum isi, meaning that you belum ada tempat LI and you still have 1 week untuk cari. Okay. Okay. Next. Pelajar akan diberi borang aku janji pelajar, borang pengesahan lapor diri, Industry Supervisor Report Form, Report Writing Guideline, Logbook. Okay, semua ni madam akan masukkan dalam Google Classroom. Okay, borang aku janji pelajar madam dah masukkan kat sini. Ni, borang aku janji Report of Duty. So, borang aku janji pelajar ni apa dia? You all akan isi saya, nama, nombor kad pengenalan, okay, College Politek mana, program apa, kod program apa, bersetuju untuk kursus latihan industri di nama company dulu lepas tu baru letak alamat dia. Okay, so baca semua ni. Okay, and then sign dekat bahagian pelajar sahaja. Yang ni tinggalkan kosong. Tak payah. Jangan duk pergi bagi borang ni dekat SV awak nanti. Tak payah. Okay, dia tak ada tempat pun nak sign. Because ni between you dengan college.
Okay, pelajar sign kat sini, tulis tarikh, dah hantar dekat madam. Okay, yang ni madam yang akan handle lepas ni. Okay, tu satu. Yang kedua, report of duty. Hari Ahad ataupun hari Isnin ni, bila you pergi lapor diri, bagi form ni secara print out. Okay, so isi nama, ID, organisation name, organisation address dan dapatkan siapa industrial supervisor awak, apa jawatan dia, contact number dia, email, sign dia dan juga make sure dia chop. Okay. So, borang ni you all kena upload juga dalam GC. So, kalau you all tak upload benda ni dalam tempoh seminggu, kita akan anggap you all tak pergi latihan industri. If this form is not written within the stipulated date, okay, seminggu it will be assumed that the student is not registered and does not report for duty. Hence, no evaluation will be made on the student. Maksudnya you all tak ada markah langsung lah untuk LI. Kosong lah. Okay, so make sure benda ni di print out. Esok ni sempat lagi, sorry, print out, isi siap-siap. Yang ni tinggalkan kosong dulu. Because yang ni you tak tahu lagi siapa yang akan jadi industrial supervisor. Bila you pergi lapor diri, baru you tahu siapa industrial supervisor you. Okay, then you isi, okay, dan minta cok syarikat. Cok syarikat bukan cok jawatan. So, bila dah siap dua ni, upload dekat sini. Report of duty kat sini, borang aku janji kat sini. Okay? Okay, tu yang seterusnya. Report writing guideline, yang ni madam akan bagi nanti. Okay, logbook. Okay, logbook pula. So, logbook madam dah buat dekat sini. So, logbook. Where is logbook? Oh, madam tak. Okay, jap. This one. Sekejap Okay, kejap. Madam post dulu. So, ini adalah form-form yang diperlukan untuk semester ni, termasuklah how to prepare your logbook. So, ini video dia yang madam dah buat. Okay, so you boleh watch the video after this. Okay, next. Okay, ni form yang madam cakap tadi. This is logbook. So, logbook you all ni, macam mana cara nak tulis dia? You just listen to my video. Okay, watch my video. Madam dah tunjuk satu-satu. Okay, next. Procedure semasa latihan industri. So, yang ni you all kena buat. Okay, borang pengesahan lapor diri dah. Industrial supervisor report form. Tak bagi awal pun tak apa. Yang ni, form ni adalah untuk supervisor you, evaluate you nanti. Okay. So, form dia yang mana? Yang ni. Sekejap Industrial supervisor form. You all ni kadang-kadang confused tau antara borang-borang ni. Tengok title borang tu. Kadang you all main bagi je dekat your supervisor. Lambat lah pula. Kalau ada soalan, tanya terus ni. Okay, industrial supervisor report. Industrial supervisor. Maksudnya borang ni perlu diserahkan kepada supervisor di organisation. So yang ni tak payahlah bagi awal-awal. Okay, you bagi dalam minggu ke-13 ke, minggu 14 ke. So dia akan isilah markah you nanti. Okay, dia akan isi nanti your punya academic supervisor akan minta pada dia. Okay. Next, kita tengok. Ketidakhadiran latihan industri. So, seperti biasa, you all juga akan dianggap gagal jika tidak hadir keseluruhan melebihi 6 hari bekerja kerana kecemasan atau cuti sakit kecuali dengan kelulusan organisasi latihan industri. Okay. So, 3 hari bekerja tak hadir, 5 hari bekerja surat amaran kedua, 6 hari bekerja gagal latihan industri. Okay.
So pelajar yang tidak memenuhi syarat lulus latihan industri boleh memohon kepada JKA untuk mendapat kelulusan untuk menangguhkan, untuk melanjutkan tempoh latihan industri ataupun untuk mengulang balik latihan industri. Okay. Next, prosedur untuk menukar tempat latihan industri dan menangani isu pelajar. So, student yang nak apply for placement change ni, pertukaran tempat LI, within 2 minggu ni sahaja. So, apa yang you perlu buat adalah you must provide exemption letter from current organisation. Maksudnya you kena dapat surat pelepasan daripada company sekarang. You kena ada organisation reply form daripada company baru. Tapi sebelum buat tu kita akan siasat dululah apa yang berlaku sebenarnya. Okay? Apa yang sebenarnya yang menyebabkan you tak nak LI dah kat situ. So kalau benda tu boleh disettle, so tak perlu tukar. Okay, up to 2 weeks of training, student can apply for placement change and get the necessary approval daripada DDA. Maksudnya daripada Timbalan Pengarah Akademik. So kalau lah lebih pada 3 minggu, contoh minggu ketiga, minggu keempat, ini kena masuk meeting. So bila masuk meeting ni banyak prosedur lah. Selepas minggu keempat tidak dibenarkan. Okay. So change of placement can be considered due to the reasons such as ini sahaja. Poor organisation management. Okay, ada masalah kesihatan, abuse work environment. Okay, ada sexual harassment ke, violation of law, penyalahgunaan undang-undang ke, ethical issue ataupun berkaitan dengan family matters. But apa pun benda ni kita akan siasat dulu sebelum pertukaran boleh dibuat. Dan you must dapat exemption letter daripada organisation yang you tengah LI sekarang dan juga you dapat organisation reply form daripada company yang baru. Okay. So prosedur dia sangat nak cakap renyah lah. So ini pula kalau kita nak handle dari segi issue during the industrial training process. So bila you dapat termination daripada organisation, kita akan investigate, kita akan masuk meeting, dan kalau dia bersalah, you will fail the industrial training. Okay, kalau tak bersalah, you akan continue, maybe you akan continue dekat organisation lain ataupun dekat organisation yang sama. Okay, itu kalau you dapat report daripada organisation ataupun termination letter daripada organisation. Organisation report kata you ada masalah dari segi kehadiran, you ada masalah dari segi etika. So kita akan buat investigation. Okay. Okay, next. So ini yang akan berlaku. Okay, report daripada student ataupun organizations. And then kita akan investigate. Okay, and then kita akan buat meeting. And then kalau fail industrial training, you akan found guilty, you akan fail dalam industrial training lah. Okay, tapi kalau you are not found guilty, so you boleh proceed the training at new organisation ataupun current organisation. Okay. Isu budak-budak kadang-kadang kena terminate macam Madam cakap tadi, isu duk cerita benda-benda buruk mengenai organisation, duk cerita bab gaji, buat etika yang tak kena, tiru sign SV. Itu sampai SV dia nak buat report polis. Bukan kos kita lah, kos lain. And then budak tu memang fail lah industrial training. Memang didapati bersalah. Okay, bila you tamat latihan industri, apa yang you perlu buat? You telah dinilai oleh penyelia industrial. Okay, which is industry supervisor you, dia bagi markah. Okay, and buku log telah ditandatangan oleh penyelia industri, make sure dia tanda tangan setiap minggu dan bercop. Okay, dan juga penyelia akademik you telah buat site visit ataupun call your punya penyelia industri. Okay, pelajar telah membuat report, final report mengikut garis panduan yang diberi, buat slide presentation. Okay, and then you kena set time untuk
buat pembentangan. Okay, presentation dengan academic supervisor. And you kena hantar soft copy dan juga hard copy binding comb bersama buku log, dihantar melalui serahan tangan ataupun post. Ini untuk report dan juga you punya logbook. Saya nak ingatkan di sini untuk buku, untuk report dan juga logbook ataupun log sheet ni, tolong jangan sesekali kepilkan saja, staple je you punya report tu. Jangan. Kalau saya terima macam tu, saya akan minta budak tu ambil balik, buat balik. Saya tak kira siapa penyelidik akademik you all. Jangan buat kerja halai balai macam tu. Semester ni saya jumpa 3 orang. Hantar report, final report, internship, report terakhir you all untuk diploma level, you just staple sahaja. Proper ke tak? Proper ke tak? Saya nak tanya. Tak. Tak kan? So, tolong bind elok-elok, binding comb, okay, letak plastik depan belakang. Itu adalah last report untuk you all diploma. Buatlah elok-elok. Kalau masa madam dulu, masa madam study dulu, madam kena buat hard cover lagilah. You all kena bind comb sahaja. So tolong bind elok-elok. Ada yang lagi sedih tu, dia hantar dekat lecturer Madam Umi kalau tak salah. Tahu tak dia guna apa? Pengepit paper tu je. Yang untuk kepit paper tu. Itu sahaja. Bukan dia staple. Lagi sedih. Benda tu ada markah tau. Dari segi format. Okay? Saya tak kira Sem lepas ada 2 orang, 3 orang. Seorang budak lelaki, 2 orang budak perempuan. Saya panggil balik, saya tak kira you duduk kat Penang ke, you duduk kat mana ke, you main ambil balik report you buat balik elok-elok. Okay? Dia menunjukkan kerja halai balai. Jangan buat elok-elok terus. Saya nak tunjuk contoh tapi saya tak buat balik pula. Okay? Buat elok-elok. Bind com lah, senang nak buka apa semua kan. Dan bind tu pula asing-asing lah. Log sheet satu, report satu. So ada 2 lah benda yang dokumen yang you kena serahkan kat sini. So yang ni sama ada you nak by post ataupun you nak serahkan dekat lecturer sendiri, dekat college, itu bergantung kepada you punya academic supervisor lah. Decide nanti. Okay, cuma yang madam sangat nak ingatkan benda ni. Sedih tau bila tengok. Macam ni ke hasil kerja diploma? Last report. Kan, hantar macam tu je. So tak nak lah Okay, next. Okay, so untuk kaedah penilaian latihan industri. Yang ni juga madam nak you all tahulah Setiap program dia adalah berbeza. Okay, especially AA dengan AT kot kalau tak salah. AO dan juga AT. Berbeza. That's why lah madam suka sangat nak ingatkan, madam tegaskan jangan ambil mana-mana form daripada program lain. Okay, sebab kaedah penilaian, persen markah dia adalah berbeza. Cuba you tengok between AA dengan AB pun dah cukup. Industrial supervisor ni adalah markah daripada industri. Maksudnya supervisor industri 20 markah. Kalau AA 40 markah. Okay. Academic supervisor bagi markah berapa? 80 markah. Site visit 20 ataupun core 20, presentation 20, final report 40. Okay, tapi kalau AA, site visit 20, final report 20, include logbook 5, okay, and presentation 20%. So ada perbezaan dia kat situ. That's why madam tak nak you all ambil mana-mana borang dari tempat lain kecuali pada madam. Okay. So itu je lah untuk taklimat petang ni. Sebelum kita stop madam nak tunjuk dulu apa borang-borang yang you all perlu sediakan. Untuk pergi lapor diri hari Ahad ataupun Isnin ni, bawa 2 borang ni dulu. Sekali lagi madam nak ingatkan, report of duty, borang aku janji. Okay, print out dua-dua, report of duty bila sampai dekat office,
You tulis dan you minta nama siapa industrial supervisor you. Okay, then you isi, submit balik dalam GC. Borang aku janji pun sama. Isi, submit balik dalam GC. Okay, confirmation letter tolong serahkan kepada organisation yang mana yang dah ada company ataupun tempat LI yang Madam dah keluarkan, tolong bagi segeralah. Okay, email balik kepada orang yang you duk contact sebelum ni bahawa you confirm untuk LI kat situ ataupun you bawa masa lapor diri nanti. Okay, bagi satu salinan. Okay, and then seterusnya borang-borang lain. Contoh dia phone call report. Okay, phone call report ni yang selalu menjadi isu. Selalunya kalau tempat you all jauh, your lecturer takkan pergilah. Okay, so dia akan buat phone call. So apa yang you all perlu buat adalah you print out depan ni, then you chop organisation kat sini. Okay, maka kat belakang ni, madam ataupun so you kena print out any dan chop je. Okay. Then site visit, ni kalau dia pergi sendiri tak apalah. Dia akan isi sendiri benda ni dekat company. So dia akan minta organisation stamp tu dekat company tu nanti. Okay, yang ni industrial supervisor report. Serahkan kepada your punya industrial SV. Mungkin dalam minggu 13 dan ke atas lah. Okay, lebih elok. Kalau bagi awal-awal pun macam ramuk lagi, hilang gitu je. Okay, presentation evaluation ni tak perlu. Ini adalah keperluan pensyarah yang menyelia you all je. Okay, academic supervisor. Tapi bolehlah you nak tengok apa benda yang di-evaluate sebenarnya. Okay, contoh knowledge of the subject. Okay, your organisation language and delivery you. Critical analytical creative skill. How you handle the questions. Okay, so you know lah what should you prepare during the presentation. And final report evaluation. Ini cara-cara kita akan evaluate. Evaluate your final report. So final report you all nanti ni, you all akan ikut ni je sebenarnya. Apa yang perlu ada dalam final report you, ini. Ikut detail ni. Yang ini pun madam, cara nak prepare final report pun nanti madam akan bagi video untuk you all tengok. Apa yang perlu ada untuk setiap benda-benda ni. Okay, ni overall format ni. Kalau yang bagi by staple macam Madam cakap semester ni yang semester Julai tu memang lecturer tu bagi kosong je. Dia kata buat apa nak bagi kan kalau dah guni cara hantar report dia. Okay, so dia bagi kosong terus. Okay, and then logbook. Ini cover depan. Cover depan ni print out sekali je lah. Yang ni yang you all perlu print out banyak kali. Ataupun you print out lah siap-siap. Okay, you print out siap-siap. Katalah 20 muka surat. Print out siap-siap. Print satu. Lepas tu photostat. Okay, then tulis lah dalam ni. Apa yang you buat. Or you boleh buat besar sikit ke. Yang ni maybe, yang ni dalam bentuk words tau. So maybe kotak dia nak bagi besar sikit ke boleh je. Okay. So kalau you bekerja 5 hari seminggu, 5 je lah row dia. Tak payahlah sampai 7. Madam. Ya. Kan yang logbook sheet ni kan, contohnya kira kami print out, lepas tu yang aktiviti semua tu tulis tangan lah kan? Ya, tulis tangan. Ataupun Okay. Ataupun boleh seminggu you all nak type dulu kan. Minggu pertama tu you type, and then you print out. And then bagi you punya SV tu sign. Tapi nak memudahkan you tulis je lah tangan, you print out. I don't know why KPTM dia tak nak gunakan buku tu pula. Logbook tu. So dia nak you all buat log sheet macam ni. So kalau yang mana yang memudahkan you all lah. You nak print ke, you nak tulis tangan ke. Tapi saya nak suggest kalau nak tulis tangan tu, better besarkan kotak ni. That's why madam bagi dalam bentuk words. So that you boleh adjust. Okay. Yang penting, sign kat bawah ni bukan sign yang di photostat. Faham tak? Original sign.
SV dia sign dulu. Dia tak pandai naknya budak tu. Okay. And then setiap minggu adalah sign yang sama yang di photostat. So tak boleh lah macam tu. Okay. Kita akan ada tanda tanya kat situ dan mungkin akan timbulkan isu lah. Okay. Ada lagi soalan? Ni semua saya dah bagi tahu dah kat sini untuk kegunaan siapa. Madam yang dekat logbook tu kan. Clear tak suara saya? Aha. Apa dia? Yang dekat logbook tu kan ada remark tu kan. Remark tu kena isi apa? Okay, remark ni contoh dia. SV kamu nak tulis pun boleh. Okay, task done. Contoh. Okay, ini remark lah atas aktiviti yang you buat. Okay, the task has been settle on berapa hari bulan contoh. Okay, ataupun remark ni boleh juga. Contoh pada hari keempat tu you MC. So MC attach on the next page. Remark kat sini. Okay, anything lah. It can be something yang you remark. It can be something yang you remark ataupun your punya supervisor nak tulis kat situ. Boleh je. Okay. Contoh you buat tugasan ni, supervisor kata tak siap lagi. So student tak siapkan lagi, should be settled on berapa hari bulan. So boleh je. Okay. Okay, lagi soalan? Setakat petang ni baru ada 20 berapa orang Kalau kita tengok daripada Eden sangat risau sebenarnya. Yang lain ni kenapa tak dapat lagi ni? 28 sampai Nurul Hamiza. Tadi dah 29.30. Lebih kurang dalam 12 orang lagi ni belum dapat mana-mana ni. So please for those yang belum dapat mana-mana tempat LI, Madam bagi masa seminggu ni untuk cari. Gunakan surat yang sama. Cuma kalau you boleh bagi tahu dekat organisation tu, you boleh start minggu depan. Okay. Kalau ikut tarikh tu 19 hari bulan kan? Okay, 19 hari bulan. So you boleh start 26 hari bulan. So you akan tamat seminggu lebih lewat lah. Okay, seminggu 10 hari bulan. Okay. So please tolonglah cari tempat LI segera. Jangan duk alik. Saya tak tahulah yang tak dapat lagi ni apa masalah dia. Tak ada pula yang mai PM saya ke apa ke. Ada masalah ke apa ke. Okay. Awak tak LI Sam ni nak dikira apa? Tangguh pengajian ke apa? Rugi lah. Dan benda ni pun Madam bukan bagi lewat hari tu untuk cari tempat LI. Dalam bulan berapa kita buat hari tu? You all dapat surat hari tu bulan berapa? Rasanya awal. September. 2 bulan untuk you cari LI. Application letter. Madam keluar dalam bulan September. So you all ada tempoh 2 bulan untuk cari LI. Sampai sekarang tak ada ni, saya pun tak tahulah apa masalah dia. Okay. Tolong Madam akan keluarkan nama-nama yang dah dapat dan juga yang belum dapat. So please, Madam bagi tahu sekali lagi, gunakan surat yang sama but mention kepada company tu you dibenarkan untuk start pada 26 hari bulan. 26 pula dah. Yalah 26. 26. So at least kita bagi time kepada organisation tu lah untuk buat decision. So kalau ikut surat 19 hari bulan.
tapi mungkin company tu tak sempat nak buat decision, so kita boleh start pada 26 dan you all akan tamat seminggu lewat daripada orang lain. Tapi kalau dia boleh start awal, contoh you baru submit your punya application hari ni 20 hari bulan, 21 main lah LI, tak apalah. 21 main LI. So nanti bila tamat tu you akan ganjak lagi 2 hari lah ikutnya. Daripada tarikh akhir tu. Okay? I'm very strict here about your punya LI ni. Saya sangat risau bila ada 12 orang lagi belum dapat mana-mana tempat. Lebih kurang lah 12 orang. Dan yang mana fail subjek, tolong inform saya. Ada subjek yang fail sem lepas, apa subjek yang fail, tolong inform saya by this evening juga. Sebab you are not entitled to go for internship lah. You all tak layak untuk pergi internship selagi subjek tu tak settle. Okay? Ya, betul Maisarah. Bawa surat report, bukan surat report of duty form tu. Okay? Aku janji dan confirmation letter and report of duty dengan aku janji tu upload balik dalam GC. Confirmation letter serahkan dekat supervisor. Okay, ada lagi soalan sebelum kita tamat taklimat kita pada petang ini? Ada soalan tak? Siapa-siapa yang tahu tempat LI perlu tak ada. Okay. Siapa-siapa yang tahu tempat LI yang perlukan student, bagi tahulah dekat kawan-kawan dalam grup. Janganlah diam je. Kokotlah your punya contact person tu dia kata, ada lagi tak student yang tak dapat LI? Madam kalau ada, Madam akan bagi tahu terus dalam grup you all. Tapi masalahnya sekarang yang so far Madam bagi, itu je lah yang Madam dapat. Kan? So kalau kawan-kawan tahu, tolong bagi tahu dekat kawan-kawan yang belum dapat lagi. Bawa je dalam grup internship tu. Nanti dia pandai-pandai lah dia contact sendiri. Kalau dia nak LI lah. Tak main LI, dia nak tangguh, saya tak tahu. Okay. Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, Madam rasa itu sahaja untuk perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi Madam minta maaf sebab kita buat lewat sangat-sangat taklimat untuk LI taklimat kedua ni. Okay, sebab Madam tengah quarantine juga sekarang ni, tak apa sihat. I hope that your internship ni tak menjadi berjalan dengan lancar. Okay, start daripada sekarang, doalah bagi jumpa dengan supervisor yang baik. Okay, dengan rakan-rakan sekerja yang baik. Okay, yang tu yang penting sebenarnya bila bekerja. Okay, bila you bekerja, you dapat rakan kerja yang baik, environment yang baik, sangat membantu you. Okay, so minta doa banyak-banyak bagi dipermudahkan. Dapat kawan, dapat supervisor yang baik, yang mudah. Yang mudah untuk you buat kerja. Okay, so Madam juga nak doakan you all semua happy during your punya internship. Okay, don't be stressed. You are in a learning process. Kalau tak faham, tanya. Tolong bertanya. Ringankan mulut. Tapi jangan terlalu ringan. Ada yang semester lepas dapat komplain daripada SB. Budak ni banyak cakap. Banyak cakap sangat pun tak boleh juga kan. Okay, so ringankan mulut untuk bertanya kalau tak faham. Jangan diam, jangan duk stress sorang-sorang. Okay. And kalau ada apa-apa, you just ask in the group so that orang lain pun boleh tanya. Oh, mungkin dia pun nak tanya soalan yang sama. So, dia pun dapat tahu benda yang sama. Okay. Tak adalah Madam pun nak kena jawab 2-3 kali benda yang sama. Okay. So, itu je lah yang Madam harap. And Madam harap tak ada apa-apa isu lah. Sepanjang 2 semester ni 70 orang. Last semester 70 orang. Last 2 semester berapa puluh orang
last 3 November, semester November 2022 ramai juga, so far tak banyak masalah. Okay, so saya harap jugalah pada semester ni tak ada apa-apa masalah ataupun isu-isu yang timbul. Okay, kalau ada kita cuba selesaikan dengan cara baik. Jangan duk ambil inisiatif sendiri nak settlekan masalah. Jangan duk pandai-pandai sendiri. Dan tolong berbincang dengan academic supervisor. Academic supervisor insya-Allah dalam minggu pertama ataupun minggu kedua dah rapat. Minggu pertama ataupun minggu kedua. Selewat-lewatnya minggu kedua lah. Saya harap. Okay. So all the best to all of you yang mana yang dah dapat tempat LI. Yang belum dapat, you all masih ada 1 minggu untuk cari. Dan tolong update dalam Google Sheet ni. Madam, Ya, Nazir. yang log sheet tu hari pertama dah kena isi dah kan? Of course. Hari pertama okay, tu dah kira hari bekerja. Okay, masih. So hari pertama tu dah kena start isi dah. Setiap log sheet tu satu minggu. Takut hampa lagi campur kali pula. Sorry nak bagi tahu. Lagi hampa main boh je. Mana dia lah. Mujuk abang. Okay. Ni satu minggu. Okay. Masuk minggu 2 jangan duk tulis bawah ni pula. Print out baru. Okay. Okay. Lagi soalan? Tak ada. Ada lagi? Tak ada dah. Okay. Tak ada So, tak ada dah. Okay, that's all. Thank you semua yang mana yang hadir petang ni. I really appreciate your commitment. Okay, all the best and selamat melapor diri semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, Madam. Ya. Thank you, Madam. Okay. Ya, Madam. Okay. Thank you, Madam. Ya. Lalita ada tak dalam ni? Dah keluar. Okay, tak apa. Madam, dalam logbook tu kena detail sangat ke bagi yang umum je? Umum. Yang Kalau nak detail pun isi janganlah terlalu detail. Lagi satu hari satu muka surat. Ringkaskan. Terima kasih, Madam. Okay.